merungkai dan memberi kesedaran segala persoalan mengenai halal dan haram dalam kehidupan manusia. Halal and Manis dibawakan oleh bahagian pengurusan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara DJ yang bertugas dan sidang, pendengar sekalian, sebagai mukadimahnya ingin saya nyatakan di sini bahawa kita sering menerima persoalan daripada orang ramai yang bertanyakan fungsi bahagian perusahaan halal ini. Untuk makluman semua, bahagian perusahaan halal merupakan salah satu bahagian yang ada di Jabatan Halal Agama Terengganu yang menguruskan permohonan sijil perusahaan halal Malaysia, sijil tauliah penyembelih dan sijil sertu bagi negeri Terengganu. Bahagian perusahaan halal Jabatan Halal Agama Terengganu merupakan satu-satunya badan persijian halal Malaysia yang ada di negeri Terengganu yang disahkan autoritinya. Maknanya tadi, kalau ada pihak-pihak yang mengaku ia juga boleh mengeluarkan logo halal Malaysia, itu adalah tidak benar sebenarnya, kerana bahagian perusahaan halal sahaja satu badan autoriti yang disahkan yang boleh mengeluarkan logo halal ini. Jadi ramai juga orang yang menyatakan bahawa susah nak bohong sijil pengusahaan halal ni. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi sedikit sebanyak info berkenaan dengan perkara tersebut, di mana semua permohonan boleh dilakukan melalui atas talian sebenarnya, iaitu melalui sistem MyHalal. Di antara syarat utama untuk membuat permohonan, seseorang usahawan itu perlu ada sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Itu yang pertama, maknanya seorang usahawan itu mesti ada sijil SSM, lesen daripada pihak berkuasa tempatan, dan juga mempunyai tempat memproses di negeri Terengganu bagi mengeluarkan suatu produk itu. Kita juga menerima sumatan daripada orang ramai yang menyatakan bahawa sijil perusahaan halal Malaysia ini susah nak dapat dan juga dikaitkan dengan lambat lah, mahal lah. Jadi pada hari ini insya-Allah saya ingin berkongsi berkenaan dengan tempoh masa yang diperlukan untuk menjadikan permohonan itu sempurna sehingga mendapat sijil. Secara umumnya tempoh itu adalah dari 40 hari hingga 60 hari. Sebenarnya tempoh itu bergantung kepada komitmen dari pemohon itu sendiri. Jika ada perkara yang memerlukan pembetulan segera daripada pihak pemohon, tetapi jika pemohon melambatkan pembetulan seperti mana yang telah disarankan, maka lambatlah proses seterusnya. Selain itu juga, ianya bergantung kepada keadaan semasa. Dari segi pemeriksaan dokumen, mungkin tiada masalah sangat di segi untuk membuat audit. Tetapi jika melibatkan audit lapangan, terutamanya sekarang ini kita menghadapi pandemik COVID-19, di mana ada setengah-setengah tempat diisytiharkan sebagai PKP, PKPD dan sebagainya. Jadi ini agak berisiko kepada pegawai auditor kita lah, juru audit kita, untuk turun membuat pemeriksaan lapangan. Jadi begitu juga di segi bayaran. Untuk makluman semua, bayaran ini bergantung kepada skim dan kategori permohonan yang dilakukan, yang dipohon, permohonan yang dipohon. Tetapi untuk makluman di Terengganu, kebanyakan permohonan adalah kategori mikro. Orang untuk mikro sebenarnya hanyalah RM100 sahaja setahun, dan sijil pula bagi tempoh 2 tahun. Jadi bayaran semuanya adalah sebanyak RM200 sahaja. Tidaklah mahal seperti mana yang digembar-gemburkan. Saudara DJ yang bertugas, ada satu lagi isu yang selalu disebut-sebut. Mereka selalu berkata, bila nak mari ni? Bayar dah, tak mari-mari lagi. Jadi guana gitu. Jadi sidang pendengar semua, selepas
sesuatu bayaran dibuat, juru audit kita akan menyenaraikan pemohon dalam waiting list untuk jadual audit lapangan. Kemudian juru audit akan menghubungi pemohon untuk mencadangkan tarikh audit lapangan. Jika pemohon bersetuju, tarikh tersebut akan diteruskan, tetapi jika pemohon ada satu hal yang lain pada tarikh tersebut, mungkin juru audit akan mencadangkan tarikh lain bagi mencari kesesuaian di antara juru audit kita dengan pemohon itu sendiri. Mereka juga selalu bertanya, semasa juru audit nak turun ke lapangan, ke tempat atau di premis pemohon, apakah perkara-perkara yang perlu disediakan. Jadi untuk makluman semua lah, semua pendengar yang ingin memohon dan sebagainya, sewaktu juru audit kita membuat panggilan untuk menetapkan temu janji dengan pemohon, juru audit kita terus menyatakan perkara-perkara yang perlu disediakan sewaktu turun audit lapangan, iaitu di antaranya pemohon hendaklah menyediakan fail halal, invoice pembelian, itu barang-barang yang telah diberi untuk mengeluarkan satu produk itu, invoice itu perlu disediakan, rekod kawalan makhluk perosak, rekod kebersihan, dan juga bukti pekerja-pekerja telah mendapat suntikan anti-typhoid. Dan dalam fail halal itu hendaklah semua fail itu hendaklah adanya maklumat berkenaan dengan permohonan halal sesebuah syarikat, dan segala dokumen yang berkenaan dengan sijil permohonan halal ini perlu disimpan di dalam fail tersebut supaya mudah bila juru audit kita bertanyakan suatu perkara mengenai ini, mudah pemohon itu sendiri mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk makluman sesebuah syarikat atau seorang usahawan yang telah mendapat sijil pengusaha halal ini, unit penguasaan dan pemantauan akan melakukan tugas mereka, di mana mereka akan membuat pemeriksaan terutamanya tentang keakuran pemegang sijil halal ini terhadap peraturan-peraturan sepanjang tempoh sijil mereka aktif. Pemeriksaan akan dijalankan secara berkala, di mana bagi pemegang baru sijil perusahaan halal ini, pemantauan akan dilakukan dalam tempoh 3 bulan daripada tempoh mereka menerima sijil. Bagi pemegang sijil yang sedia ada, pemantauan sentiasa dilakukan secara mengejut, dan bagi mereka yang tidak memegang sijil halal ini, unit penguasaan dan pemantauan juga membuat pemantauan dan pemeriksaan jika kita menerima aduan daripada masyarakat. Dan untuk makluman semua pendengar dan juga saudara DJ bertugas, persijilan halal yang dijalankan oleh bahagian perusahaan halal Jabatan Ahwal Agama Terengganu dibuat bukanlah secara berseorangan, tapi dibuat secara bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain yang turut mempunyai bidang tugas yang tertentu. Di antara agensi yang terlibat sama dalam memperkasakan persetujuan halal ialah pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Halal Awal Pengguna Negeri Terengganu, Jabatan Mufti Negeri, pihak berkuasa tempatan, Jabatan Kimia Negeri Terengganu, Jabatan Perkhidmatan Veterina dan beberapa agensi yang lain yang turut serta bersama-sama kita. Ada juga kita menerima pertanyaan daripada orang ramai. Jadi bagaimana nak sibuk pengesahan sijil halal ataupun logo halal yang dipaparkan di kedai-kedai atau di premis-premis ini? Adakah logo halal itu pakai letak begitu je, tetapi tidak pernah membuat permohonan untuk mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia ini? Jadi kepada para pendengar semua,
untuk mengesahkan, untuk menyamak suatu logo halal itu boleh dimuat turun aplikasi Smart Halal di Play Store ataupun di Google Store, ataupun boleh membuat semakan melalui directory halal di www.halal.gov.my. Jadi sebenarnya bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Terengganu juga ada menjadikan khidmat nasihat secara percuma kepada usahawan-usahawan bagi membantu usahawan untuk mengurangkan kos untuk renovation sebelum membuat sesuatu permohonan sijil pengesahan halal Malaysia ini. Jadi kami di bahagian perusahaan halal ini mengalu-alukan usahawan yang tidak mempunyai kemudahan untuk melayari internet untuk membuat permohonan secara atas talian datang ke pejabat agama di bahagian perusahaan halal, tetapi hendaklah membawa semua maklumat yang diperlukan. Di sana pegawai-pegawai di bahagian perusahaan halal akan menolong sedaya upaya mungkinlah untuk mendapatkan, untuk membuat permohonan sijil pengusahaan halal ini. Jadi akhir kata, saya mewakili Jabatan Halal Agama Terengganu mengharapkan semua masyarakat supaya pilih dan menggunakan barang-barang yang telah disahkan halal dan mempunyai logo halal. Semak barang-barang yang digagui di website Halal Jakim di alamat www.halal.gov.my atau menggunakan aplikasi Smart Halal yang boleh dimuat turun daripada Google Play atau Google Store. Dan yang paling penting, jika ada yang meragukan, hubungilah atau laporkanlah kepada saluran yang betul. Semak sebelum sabar, jangan viral sebelum sabar. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halal at Manis itu tadi dibawakan oleh bahagian pengurusan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM.